Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan. Dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat, atas rahmat dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini meneruskan ibadat sebagai seorang hamba. Dan insya-Allah pada malam ini seperti mana yang telah kita jadualkan, kita akan sambung pengajian dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-58 dalam hal wasiat. Masih lagi dalam tajuk besar berkenaan tentang wasiat, dan malam ini insya-Allah tajuk besarnya iaitu perkara-perkara yang wajib dilakukan sebelum daripada faraid. Perkara yang wajib ditunaikan oleh ahli waris terhadap harta pusaka sebelum daripada faraid. Bukan mati je seseorang terus fikir harta, mati faraid, tidak. Ada beberapa perkara yang wajib waris dahulukan sebelum faraid. Malam ini kita masuk perkara yang keempat. Sebelum ni yang pertama pengurusan jenazah, mandi, kafan, solat ke bumi. Jika ada kos melibatkan pengurusan tersebut, maka wajib diambil harta si mati untuk digunakan. Yang kedua, hutang si mati kepada Allah. Hutang puasanya, nazarnya, hajinya kalau belum dilaksanakan, dibadalkan hajinya.
Kemudian hutang sesama manusia, catat satu ayat dalam Al-Quran berkenaan tentang hutang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ayat paling panjang dalam Al-Quran, satu muka surat, satu ayat. Ayat berkenaan tentang apa? Tentang hutang. Wahai orang yang beriman, sekiranya kamu berhutang dan dijanjikan satu tempoh untuk membayarnya, faktubuh, maka tulis, catat, kerana ini hutang kita sesama manusia. Hutang dengan Allah juga wajib catat. Kalau tak catat, maklum dengan waris. Orang dulu-dulu catatnya dekat dinding. Saya ingat arwah atuk saya, kalau ada benda-benda penting dia tulis kat dinding. Benda-benda penting, supaya waris tahu kalau misal kata kita ni ada hutang dengan Allah, 2 tahun berturut-turut tak mampu nak puasa kerana sakit. Berdosa tak? Tak berdosa. Tapi dikira hutang tak? Hutang. Jadi cara bayar hutang puasa dengan bayar fidyah. Solat wajib bayar hutang tak? Wajib ketika kita hidup. Mati kita tak wajib lagi dah. Kita tanggunglah di akhirat nanti atas kesilapan kita meninggalkan sembahyang, ibadat yang paling besar antara ibadat-ibadat yang agung, yang awal-awal akan ditanya di akhirat nanti tentang solat kita. Solat tinggal banyak-banyak di dunia, mati kita waris tak bayar, waris tak ganti. Tetapi puasa wajib ganti. Makna ganti bukan bermakna waris kita puasakan untuk kita, tak, bayarkan fidyah. Berapa hari tertinggal, catat. Kemudian maklumkan dengan waris, maklumkan dengan pasangan, dah berapa hari tertinggal. Kalau ada bernazar juga catat. Kalau belum tertunai, ini juga termasuk hutang. Kemudian yang keempat berkenaan tentang wasiat. Malam ini kita masuk yang keempat, iaitu wasiat. Wasiat yang sah tertakluk dengan beberapa syarat, antaranya ialah, sebelum kita masuk dalam bab syarat wasiat. Syarat wasiat maknanya syarat sahnya wasiat, syarat wajibnya waris untuk melaksanakan wasiat. Hukum berwasiat pada asalnya, sebelum turunnya ayat-ayat faraid, hukumnya adalah wajib. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidayni wal aqrabin. Ayat ini menunjukkan wajib untuk kita ketika hampir mati berwasiat kepada orang tua dan kaum kerabat. Tetapi ayat ini telah dimansuhkan. Maknanya hukum berwasiat bukan lagi wajib, menjadi hukum berwasiat sunat. Walau bagaimanapun, walaupun hukum melakukan, membuat wasiat sunat, waris melaksanakan wasiat yang dibuat oleh si mati bukan sunat, tetapi wajib. Kita berwasiat sunat, waris melaksanakan wasiat kita bila kita dah mati, hukumnya wajib. Kerana itu wasiat termasuk dalam perkara yang dahulu sebelum daripada faraid. Dan sebelum kita masuk dalam bab syarat, dalam ibadah ada beberapa ibadah mengandungi 2 perkara. Satu rukun, satu syarat. Dan 2 ini hampir sama tetapi berbeza. Apa makna syarat? Sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah dan tidaknya ibadah tersebut, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Mesti kena ada dia. Kalau tak ada syarat ni, tak sah ibadah.
tetapi syarat tidak termasuk dalam sebahagian ibadah tersebut. Adapun rukun hampir sama maknanya, sesuatu yang mesti ada ia untuk menentukan sama ada sah ataupun tidak sesuatu ibadah tersebut, dan dia termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Itu rukun. Contoh yang mudah yang biasa kita buat ibadah solat. Rukun solat ada 13. Satu tinggal, sah tak sembahyang? Tak sah. Dan rukun-rukun yang ada dalam solat, sebahagian tak dalam solat. Ya, ada berdiri betul, ada bacaan Fatihah, ada rukuk, ada i'tidal. Semuanya itu dalam rangkaian solat. Syarat sah solat apa dia? Berwudu, masuk waktu, menghadap kiblat, suci tempat pakaian diri dari najis, suci daripada hadas kecil, hadas besar. Syarat, adakah syarat-syarat ini termasuk dalam sifat solat? Tidak. Wudu satu perkara lain, solat satu perkara lain, tetapi syarat untuk sahnya sembahyang mesti kena berwudu. Menghadap kiblat tak termasuk dalam rukun solat, tetapi menjadi syarat sah. Dua-dua penting tak? Dua-dua penting. Kedua-duanya penting untuk menentukan ibadah tersebut sah ataupun tidak. Khutbah Jumaat, rukun dan syarat sah berbeza. Bila kata rukun, ia sebahagian dalam khutbah. Apa dia? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengingatkan jemaah supaya takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Ittaqullah, usikumullah. Itu semua rukun dalam khutbah Jumaat. Ada doa kepada kaum muslimin. Tetapi syarat sah untuk khutbah Jumaat, dia tak termasuk dalam sifat khutbah tadi. Apa contohnya? Suci daripada hadas. Khatib ini tadi bila nak baca khutbah, dia kena suci daripada hadas kecil, hadas besar. Dia kena bersih daripada najis tempatnya, pakaiannya. Dia kena duduk antara dua khutbah. Itu syarat sah. Sama tak? Tak sama. Tapi dua-dua tu penting. Dua-dua tu perlu. Dalam kitab ini tidak dinyatakan rukun. Kerana perbahasan wasiat kalau ikutkan panjang. Cuma dalam kitab ini penulis masukkan syarat sah supaya untuk menentukan adakah wasiat yang dibuat oleh si mati wajib waris laksanakan ataupun tidak. Jika tidak menepati syaratnya, maka tidak wajib bagi waris untuk melaksanakan wasiat tersebut. Cuma sebelum kita masuk dalam bab syarat, suka untuk saya nak tekankan tentang rukun wasiat terlebih dahulu. Rukun wasiat ada 4. Yang pertama, mesti kena ada pewasiat. Pewasiat maknanya orang yang melakukan wasiat semasa dia hidup. Long, nanti kalau ayah dah mati, ada orang yang bercakap, yang membuat wasiat. Dan syarat bagi pewasiat tersebut mestilah orang yang akil baligh, yang sempurna akalnya, kemudian baligh, sudah sampai usianya. Dari segi hukum, orang yang mewasiatkan ini mesti baligh. Bila kata baligh, lelaki bila keluar mani, perempuan bila keluar haid. Kalau tak keluar dua-dua umur 15 tahun qamariyah dah dikira baligh. Sah dari segi hukum. Dari segi undang-undang kita di Malaysia, mesti berumur 18 tahun ke atas baru boleh untuk dia melakukan wasiat. Kemudian dia kena memiliki harta yang dia nak wasiatkan tadi tu, kena pemilikan yang sempurna. Nanti kalau ayah dah mati long,
tu harta, itu tanah seekar kepunyaan Pak Man tu, kamu wakafkan untuk masjid. Bukan tanah dia, tanah Pak Man, jiran sebelah. Mesti kena milik dia, tak boleh milik orang lain, suka-suka dia je. Kemudian mesti kena syarat sukarela, bukan paksaan. Ini rukun dalam wasiat. Yang kedua iaitu penerima, mesti kena ada penerima. Bila kata penerima, sama ada penerima itu khusus ataupun umum. Jika khusus, mesti kena tentukan siapa orangnya. Tak sah kalau kita kata saya nak berwasiat kereta ini diberikan kepada salah seorang, dua orang kawan saya ni. Dia tak tentukan. Ada dua orang kawan ni, dia tak tentukan yang mana satu. Syarat rukun tadi tak sempurna. Adapun sekiranya dia katakan secara umum, saya nak wasiatkan RM10,000 ini untuk alim ulama. Bila kata alim ulama, umum. Ulama-ulama umum. Jadi ulama membincangkan, membahaskan perkara ini, sekurang-kurangnya 3 orang kena ada. Untuk mencapai maksimum bilangan tadi, iaitu jamak. Bila kata jamak dalam bahasa Arab, penjodoh bilangan satu, mufrad, musanna, jamak. Jamak ni mesti kena 3 sekurang-kurang. Atau dia buat wasiat kepada, bukan individu, kepada masjid, boleh. Jabatan, kepada masjid, kepada sekolah anak yatim, yang tu boleh dikhususkan. Kemudian syarat rukun yang ketiga adalah harta. Mesti kena ada harta. Macam tadi tu, dia buat wasiat, dia tak ada harta tapi buat wasiat juga. Harta siapa? Harta orang lain. Tak jadi. Mesti kena ada hartanya. Dan dalam harta yang hendak diwasiatkan, mestilah harta yang halal. Mesti harta yang halal. Dan milik dia yang sempurna. Selagi belum sempurna milik dia, maka tak sah wasiat yang dia lakukan. Yang keempat, lafaz. Bila kata lafaz, ijab qabul. Ijab ni orang yang mewasiatkan. Kalau ayah mati nanti, ada ijabnya. Qabul, wajib ke tidak? Bagi individu, wajib. Bagi jemaah atau umum, tidak wajib. Contoh, dia nak wasiatkan kepada Pak Mat. Pak Mat kena terima, qabul, saya terima, baru sah. Kalau dia wasiat kepada umum, saya wasiatkan RM10,000 ini kepada para alim ulama, maka tak wajib untuk qabul bagi ulama-ulama, ataupun bagi badan-badan, ataupun masjid, ataupun sekolah anak yatim dan sebagainya, kerana umum, untuk maslahah umum. Ini rukun tentang wasiat. Yang ini dalam kitab kita masuk dalam syarat sah wasiat. Yang pertama, tidak mewasiatkan harta kepada ahli waris yang berhak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Rawah Ahmad. Yang bermaksud daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang yang berhak haknya. Ketahuilah tiada wasiat kepada ahli waris. Sebelum turun ayat berkait tentang faraid, wasiat tadi boleh kepada ahli waris. Bahkan hukumnya wajib kena buat sebelum mati. Wasiat kepada siapa? Kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat. Ini perjalanan proses daripada sebelum kedatangan Islam sehinggalah selepas kedatangan Islam.
Bila sebelum kedatangan Islam, siapa yang dapat harta pusaka yang lepas kita dah bincangkan tentang sejarah. Ini sebelum datangnya Islam, turunnya ayat-ayat berkait faraid. Harta pusaka ni dah ada ke belum? Ada dah. Zaman dulu-dulu dah ada. Cuma cara mereka mewarisi pusaka bagaimana? Iaitu hanya kepada lelaki dewasa sahaja. Bermakna kaum wanita, kanak-kanak, wanita tadi walaupun dah dewasa tidak mewarisi walaupun sedikit. Ini sebelum datang Islam. Dengan cara apa? Dengan cara sama ada melalui nasab, keturunan. Iaitu boleh jadi bapa kepada si mati kalau bapa masih ada. Kalau bapa dah tiada, boleh jadi adik-beradik lelaki si mati yang dah dewasa. Kalau tak ada, mungkin pakciknya yang masih ada. Ini antara jenis-jenis pusaka sebelum datangnya Islam. Mereka hanya beri kepada lelaki dewasa sahaja di kalangan ahli keluarga. Atau juga dengan cara sumpah setia walaupun bukan ahli keluarga. Kawan-kawan berjanji, aku mati kau warisi harta aku. Nanti kalau kau mati, aku pula yang mewarisi harta kau. Siapa yang mati dulu nasiblah. Ini janji setia. Ini sebelum datang Islam. Cara mereka mewarisi pusaka. Kemudian dengan cara tabani, iaitu melantik anak angkat. Cari anak, jadikan anak angkat, kemudian diberikan harta pusaka kepada mereka. Ini sebelum datang Islam. Adapun lepas datang Islam, pada ketika itu belum lagi diamalkan sepenuhnya secara menyeluruh. Terus faraid, tidak. Masih lagi ada peringkat-peringkatnya. Supaya ketika itu umat boleh menerima secara beransur-ansur. Peringkat awal selepas datangnya Islam, masih lagi Nabi SAW mengakui sistem sumpah setia. Boleh lagi buat sistem sumpah setia. Aku mati, kau jadi waris. Kau mati, aku jadi waris. Cuma dihadkan. Kalau dulu tak ada had, semua dia waris. Tetapi lepas datang Islam dihadkan maksimum 1/6 sahaja. Selebihnya kepada ahli keluarga. Kemudian dengan cara berhijrah, ada peristiwa hijrah, kaum muhajirin mewarisi ansar, ansar mewarisi muhajirin. Kemudian adanya wasiat wajibat. Ini yang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyati lil walidaini wal aqrabin. Ayat ini Allah perintahkan wajib untuk berwasiat kepada siapa? Ibu bapa dan kerabat. Ini sebelum turun ayat faraid. Jadi awal dulu wasiat hukumnya wajib, pelaksanaannya wajib. Bila turun faraid, ayat Al-Quran menerangkan tentang suami sekian-sekian, ayah sekian-sekian, anak sekian-sekian, suami isteri, ayah ibu sekian-sekian dah ditetapkan. Maka wasiat kepada ahli keluarga tadi, kepada ibu bapa dan kerabat dimansuhkan. Dah tak wajib, bahkan dilarang oleh Nabi SAW dari hadis ini. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang yang berhak-haknya melalui apa? Melalui faraid. Lepas turun ayat faraid, Allah dah tentukan kepada orang yang berhak haknya. Suami, isteri, ayah, ibu, anak-anak, adik-beradik, pakcik, anak saudara, sepupu. Semua dah Allah dah tentukan. Ketahuilah, kata Nabi, tiada wasiat kepada ahli waris. Dah tak ada lagi dah. Siapa ahli waris? Di kalangan keluarga yang mendapat pusaka. 15 lelaki, 10 perempuan. Tapi tak semua dapat. Kalau berkumpul ke 25, cuma 5 orang sahaja yang dapat. Siapa dia? Ayah, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Selebihnya walaupun dia ahli waris tetapi tak dapat faraid, boleh menerima wasiat. Seperti datuk mewasiatkan kepada cucunya.
Cucu ahli waris ke tidak? Ya, cucu sebelah anak lelaki. Tetapi bila ada anak lelaki, cucu dapat tak? Cucu tak dapat. Kerana terhalang sebab ada anak lelaki. Jadi boleh tak wasiat kepada cucu? Boleh. Walaupun diwaris tapi tak dapat. Kerana Nabi SAW mention kat sini yang berhak akan haknya. Maknanya waris yang dapat pusaka melalui faraid, maka tak boleh lagi untuk berwasiat kepada mereka. Ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Apa contoh yang popular? Kalau di kalangan muslimat, antara contoh yang popular, nanti kalau mak dah mati, rantai emas, gelang emas ini kamu bahagi untuk anak yang perempuan saja. Kalau ada 3 orang lelaki, 3 orang perempuan, yang perempuan tu saja yang dapat. Tuan-tuan, saya nak tanya, hukum faraid ini hukumnya apa? Wajib. Fardatan minallah, yang telah ditentukan, diwajibkan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib di sini wajib bahagi ke wajib tentu? Wajib tentu. Wajib bahagi tak? Tak wajib. Tapi kalau waris nak, wajib. Kalau waris tak nak sepakat, harus. Dengan syarat wajib tentu dahulu. Tentukan di kalangan ahli waris berapa bahagian mereka. Kadang-kadang masyarakat kita ni mengambil ringan dalam bab wasiat. Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Dalam Al-Quran disebutkan didahulukan wasiat sebelum hutang. Sedangkan dalam peringkat yang mana lebih dulu waris dahulukan hutang ke wasiat? Hutang dulu. Tetapi dalam Al-Quran Allah menyebut min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Wasiat terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana ramai di kalangan umat mengambil ringan dalam bab wasiat. Dia anggap wasiatnya sunat dia, jadi laksanakan pun sunat. Tak, melaksanakan wasiat itu wajib. Tapi cukup syarat, wajib. Tak cukup syarat, tak wajib. Boleh tak buat? Boleh. Dengan syarat tentu ikut faraid dulu, kemudian muafakat. Nak setuju ataupun tidak laksanakan. Ini yang contoh di kalangan muslimat. Rantai ni, gelang, cincin, bagi dekat adik-beradik perempuan kamu. Kalau biasa yang kita dengar, rumah pusaka. Kalau mak ayah mati nanti, rumah ni bagi dekat adik kamu yang bongsu. Itu pun banyak juga berlaku. Sah tak dari segi syarat? Tak sah. Tuan-tuan, hukum faraid tadi tentu adalah wajib. Kadang-kadang kita mewasiat kepada waris kita, mungkin kita tak faham, tapi lepasnya kita dah faham, hati-hati. Boleh tak kita kata dengan waris kita, nanti kalau ayah mati nanti kamu jangan solat? Pelik kita dengar kan? Wih, jahat betul mak ayah macam ni. Sebab solat wajib. Sama juga keadaan ni tadi, cuma tak gamak kita nak kata macam tu. Nanti kalau mak mati nanti jangan bagi ikut faraid, bagi sama rata. Sebab tak faham. Sedangkan tentu faraid tadi adalah wajib. Dan ditambah pada akhir hadis ini, melainkan bahawa diizinkan oleh ahli waris tersebut. Ini sekiranya dalam keadaan diberikan juga kepada ahli waris. Macam kes tadi, ada 3 lelaki 3 perempuan. Mak dah wasiat ni harta barang kemas ni nak diberikan kepada anak perempuan sahaja. Yang lelaki macam mana? Tak apa, kita tentu dulu ikut faraid. Kemudian nanti tahulah bahagian kita berapa, sama ada nak bagi ke tidak. Tentukan dulu, hukumnya wajib. Syarat nak muafakat atau sama rata, mesti kena tahu dulu bahagian mereka masing-masing mengikut faraid. Hikmah kenapa Islam meletakkan syarat, ulama-ulama meletakkan syarat, bukan nak kata mesti kena ikut faraid, tak. Islam tak memaksa, cuma jangan kita mengambil ringan dalam perintah Allah berkait tentang faraid. Nak bagi sama rata, nak muafakat, silakan. Cukup syarat, silakan. Antara syarat utamanya adalah tahu dahulu bahagian ahli waris mengikut faraid. Hikmah, bila kita dah tahu, ada rasa rela nak bari.
nak bagi bahagian kita yang asalnya banyak patutnya dapat ni. Tetapi nak bagi sama rata, nak ikut wasiat mak ni tadi, kita serahkan bahagian kita sebahagiannya kepada waris yang perempuan supaya bagi dapat sama rata. Hikmahnya kerana ada perasaan reda bila dah tahu bahagian mereka. Kalau tak tahu macam mana nak reda? Sekarang kata reda lah, tak apalah, kita bagi sama rata je lah. Lepas 5 tahun dia menung, dia fikir balik, dulu aku bagi sama rata tapi tak tahu bahagian aku faraid berapa. Dia tanya dengan ustaz, tanya dengan kawan, tanya dengan ustaz-ustaz, dia tanya, saya nak tanyalah bahagian faraid arwah ayah saya ni, kalau sepatutnya saya dapat berapa. Kira patutnya cik dapat 1 ekar tanah. Oh ya ke? Dulu dapat berapa? Dapat setengah ekar je. Sebab apa? Kami bagi sama rata. Timbul tak penyesalan? Timbul. Silap-silap reaksi dia, kalaulah dulu aku tahu. Tu syarat, nak kena tahu dahulu, kemudian silakan, dah jadi hak kita. Sama ada kita nak bagi dekat adik-beradik lain, nak bagi sama rata, atau nak tolak semua pun silakan. Kerana itu dah hak kita. Kita dah tahu hak kita berapa-berapa, nak bagi, tak nak bagi pun tak timbul isu anak derhaka. Jangan salah faham. Bila kita nak muafakat tadi, jangan dengan niat sebab dia rasa dia berhak dengan harta kita. Tak, dia tak ada hak pun dengan harta kita. Kita waris lelaki, adik kita, kakak kita perempuan, nak bagi sama rata, dah tentukan ikut faraid, kita dapat banyak, mereka dapat sikit. Tapi disebabkan mak ni tadi wasiatkan bagi sama rata, jangan fikir kita buat ini kerana mengikut wasiat mak, tak, tetapi kerelaan kita atas untuk mahabbah hubungan silaturahim antara adik-beradik. Bukan sebab nak mengikut wasiat tadi batal, tak wajib, tak timbul isu anak derhaka. Dan jangan bila kita buat kerana kesian dekat adik kita, dekat kakak kita, maksud kesian ni kita merasakan ini patutnya hak dia. Tak, itu bukan hak dia, hak kita. Tetapi kita nak bagi atas ihsan kita. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Tuan-tuan, kita kerja siang malam, mungkin kita nak kumpul harta, nak dapat satu keping tanah punya susah hidup kita. Kalau dari hasil usaha peluh kita sendiri, pupuk mak ayah kita mati, kita dapat tanah, dapat harta pusaka. Orang kata apa? Rezeki datang bergolek. Memang sedih mak ayah mati, tapi dalam masa yang sama dapat pusaka. Dahlah dapat peri, dapat percuma Allah bagi. Tapi dalam masa yang sama hubungan adik-beradik jadi renggang, jadi bermusuhan. Yang tu tak nak. Antara matlamat pusaka faraid ini adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim, yang mana dulu sebelum kedatangan Islam wanita tak dapat langsung, ternafi hak mereka, sehingga diturunkan ayat-ayat faraid ini dalam surah apa? Surah An-Nisa, surah wanita. Nak membela nasib wanita yang mana dulu tak dapat, jadi dapat. Cuma hikmah, mungkin kita kata hikmah perempuan ni kurang tanggungjawab, lelaki banyak tanggungjawab dia, maka dapat lebih. Tapi itu kita bukan isu dia kita ikut perintah Allah. Hidup kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala dah tetapkan bagi orang yang beriman. Kita tak bebas hidup di dunia ni. Maksud tak bebas apa? Kita kena ikut aturan yang Allah dah aturkan bagi orang yang beriman. Orang yang beriman lawannya apa? Orang yang kafir. Kafir di sini bukan bermakna yang muslim, non-muslim, bukan. Tetapi kafir di sini bermakna yang ingkar. Orang yang tak solat, dia mengatakan solat tak wajib, jatuh hukum kafir. Tapi kalau dia mati, tetap juga kena ke bumi dekat perkuburan Islam. Kafir di sini makna ingkar dengan perintah Allah. Kalau rasa diri kita ini tak nak ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan, kafirlah kita. Bila orang kafir ni, sedikit pun Allah Subhanahu wa ta'ala tak aturkan kehidupan orang kafir dalam Al-Quran. Tak ada Allah kata orang kafir kena buat sekian-sekian, tak ada.
Tetapi dalam Al-Quran Allah menegaskan orang Muslim, orang beriman, lakukanlah ini, lakukanlah itu, jauhi ini, jauhi itu. Aturan itu untuk siapa? Untuk orang Islam dan orang yang beriman. Kalau kita rasa kita tak nak ikut, bermakna sebaliknya lah, na'udzubillah min dzalik. Hiduplah kita sebebas-bebasnya macam orang yang kafir. Nak buat itu tak ada rasa bersalah, teruskan buat. Tinggal sembahyang, buat maksiat, minum arak, na'udzubillah min dzalik. Wasiat kepada ahli waris tidak dibenarkan kerana mereka telah mendapat bahagian mereka melalui faraid. Namun begitu, dalam mazhab Syafi'i, hukum mewasiatkan kepada ahli waris adalah harus, tetapi syarat pelaksanaannya perlu mendapat persetujuan oleh ahli waris selepas kematian pewasiat. Jika mereka bersetuju dengan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan. Kena ada persetujuan. Nak setuju, kalau tak tahu hak, tak jadi. Dia akan jadi penyesalan macam saya kata tadi. Dia kena tahu bahagian mereka, baru bersetuju. Akan datang dah tak ungkit-ungkit lagi dah. Dah tak sebut-sebut lagi dah. Dulu kita bagi sama rata, kau tak kenal budi. Kena rela hati. Jangan mengungkit. Bila mengungkit, sia-sia pahala kita. Tak dikira lagi dah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tak ikhlas nak memberi bahagian kita kepada waris yang lain. Persetujuan hanya diambil daripada ahli waris yang berakal, baligh dan boleh menguruskan harta. Dan ini juga syarat bagi yang nak muafakat. Bukan hanya dah tahu dulu bahagian masing-masing, mesti di kalangan mereka akil dan juga baligh. Kerana bagi yang belum akil, belum baligh, dia tak ada hak untuk menentukan haknya. Maka pemegang amanahnya. Sama juga dalam undang-undang kita di Malaysia. Bawah 18 tahun melibatkan harta yang alih, duit dalam akaun si mati, ada anak yang bawah umur, siapa yang akan jadi pemegang amanah? Amanah raya berhad. Kalaulah tanah, harta tak alih, bukan masuk nama anak ni tadi, dia mesti ada nama pemegang amanah. Saya ada contoh. Ini borang I. Borang I, mungkin tuan-tuan dah pernah berurusan. Ini urusannya di pejabat pusaka kecil. Bagi harta si mati yang nilainya kurang daripada 2 juta. Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Dalam hal harta pusaka, nama si mati Hamzah bin sekian-sekian, nombor kad pengenalan, tarikh mati sekian-sekian, nombor sijil mati sekian-sekian. Siapa yang keluarkan surat ni? Borang ini. Pejabat pusaka kecil. Bila melibatkan harta si mati kurang 2 juta. Perintah pembahagian. Kena ada surat perintah. Perkara ini setelah dibawa untuk penyelesaian di Pejabat Daerah dan Tanah Gombak, Bangunan Sultan Sulaiman, Persiaran Pegawai 68100 Batu Kef Selangor pada 11 hari bulan Januari 2023 di hadapan saya yang bertanda tangan di bawah atau pegawai yang terdahulu, nama pegawainya iaitu penolong pentadbir tanah bagi daerah Gombak, adalah diperintahkan bahawa pertamanya, mana-mana bahagian harta tak alih si mati sebagaimana yang diperihalkan dalam jadual 1, borang ini hendaklah dibahagikan mengikut cara yang diperuntukkan dalam jadual tersebut. Panjanglah kalau nak kita baca satu persatu. Cuma apa yang saya nak highlightkan di sini, ini antara harta tak alih yang kena dibahagikan atas perintah pejabat pusaka kecil. Bagi waris yang berusia 18 tahun ke atas, nama dia boleh dimasukkan dalam geran tanah. Namanya boleh dimasukkan dalam senarai waris yang menerima, yang mewarisi harta alih. Contoh duit dalam akaun. Kalau kita lihat contoh di sini, geran yang pertama. Ada geran tanah. Bila nama yang menerima antaranya ialah ada 3 orang. Ada 2 orang yang sepatutnya dapat. Yang pertama anak lelakinya dan yang kedua mungkin anak perempuannya. Tetapi masih lagi berusia 6 tahun.
Bila 6 tahun, kita berehat kejap ya. Semua pandang sana dah. Okey. Azan Isyak seminit lagi. Yang saya nak highlight kat sini, saya nak tekankan kat sini, kalau tuan-tuan lihat, ini contoh satu aset tak alih, aset tanah si mati. Azan Isyak, kita beri laluan, boleh kita sambung sedikit insya-Allah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa rabbah sayyidina wa dana wassalatu qamma ala sayyidina Muhammad wa salatu wal fadilah wa sallallahu Muhammad wa ala sambung sedikit dalam 5 ke 10 minit ni. Ini surat ni surat original ya. Yang ni sebab saya dapat dan saya tutuplah nama-namanya sebab dia tanya berkaitan tentang pengiraan bagi waris-waris ni. Jadi kalau kita lihat pada harta tak alih, dalam kolom harta yang tak alih bermakna tanah lah ataupun rumah. Dinyatakan nombor hak miliknya, GM sekian-sekian, lotnya, mukim mana, mukim Rawang, daerah Gombak. Nama yang dimasukkan di sini hanya kepada waris yang berhak dan yang berusia 18 tahun ke atas sahaja, atas nama pemilikan. Yang pertama, nama dimasukkan sekian-sekian dan nombor kad pengenalnya 86, bermakna usianya dah 37 lebih kurang, 37 boleh masuk nama dalam grant. Yang kedua ni, anak ni tadi berusia 6 tahun, masuk tak nama? Masuk, tetapi bukan sebagai pemilik. Siapa yang menjadi pemegang amanah? Ada orang yang dilantik menjadi pemegang amanah. Ini keadaan kita di Malaysia. Undang-undangnya bagi kanak-kanak atau anak yang di bawah 18 tahun, dia tak boleh memiliki harta. Dari segi hukum, dia tak boleh untuk memutuskan. Sekalipun dia kata, tak apa Pak Cik, saya setuju bagi sama rata. Dia belum akil, dia belum balik, tak sah persetujuan dia, wajib bagi dia hak dia mengikut faraid. Dan bila masuk dalam geran tanah tadi, nama si pemegang amanah ni secara automatik akan di-caveat oleh pendaftar pentadbir. Maksud caveat apa? Dihalang, ada sekatan. Jadi pemegang amanah ni tak boleh suka-suka dia nak jual bagi pihak penama tadi selagi mana caveat ini belum dibatalkan. Ini proses undang-undang kita di Malaysia. Yang ini kita kena tahu, sebab bila kebanyakan kita tak faham benda ni, itu yang jadi urusan pusaka tak dibuat. Tangguh kerana tak faham proses. Sedangkan prosesnya kalau kita faham, mudah je sebenarnya. Berlaku kematian, kumpul waris-waris, lantik seorang pentadbir di kalangan keluarga. Siapa yang nak pergi uruskan ni? Abang Long, biasanya Abang Long lah yang sulung. Okay, lantik di kalangan keluarga, buat pendaftaran, pergi ke unit pejabat pusaka kecil, buat pendaftaran, submitlah dokumen-dokumen harta si mati, IC waris-waris semua, bank statement. Kemudian tunggu lebih kurang dalam 2 bulan, sekitar 2 bulan untuk dipanggil bicara kuasa. Baru datang ramai-ramai waris ke pejabat pusaka kecil. Yang tak dapat datang kena isi satu borang, diberi nama borang DDA. Mengatakan dia tak boleh datang hadir ke pejabat pusaka tu. Pejabat pusaka mesti di tempat harta tu ada. Kalau contoh harta tu ada di daerah Kuala Langat, pejabatnya berurusannya mesti di pejabat pusaka daerah Kuala Langat. Jadi anak ni tadi ada nama tapi bukan pemilik. Jadi yang menjadi pemegang amanah seseorang yang dah cukup umur. Ini bagi harta yang alih.
Harta yang tak alih, maaf, tanah, rumah. Ini bagi harta yang alih pula. Seperti contoh wang simpanan KWSP ada 51,000 si mati ni. Kemudian siapa warisnya? Yang baligh akan dapat terus, adalah dikira 16/128 bahagian. Bagi yang anak ni tadi, yang berusia 6 tahun tadi, yang berusia 6 tahun, lahir tahun 2017, dapat tak dekat dia? Tak dapat. Pergi ke mana? Amanah Raya Berhad. Amanah Raya, namanya pun amanah. Tapi jangan kita anggap Amanah Raya Berhad ni jahat dah. Mereka ambil simpan. Bila cukup usia anak ni tadi 18 tahun, barulah boleh dituntut di amanah raya. Dan bila duit tu dalam amanah raya, bagi orang kata apa, wali lah kepada anak ni tadi ataupun penjaga, dia boleh berurusan di amanah raya. Kalau contoh sesi persekolahan, dia boleh tuntut untuk keluarkan sedikit untuk beli baju sekolah. Kira hari perayaan pun begitu, boleh pergi, boleh keluarkan sikit pada hari-hari tertentu, hari perayaan, permulaan sekolah, untuk kegunaan anak ini tadi. Dan dividen yang disimpan di amanah raya Berhad lebih tinggi daripada KWSP, ASB ataupun di tabung haji. Kalau tabung haji tu 7% setahun kita rasa tinggi dah, tapi di amanah raya Berhad lagi tinggi. Sebab ada satu kes kawan saya cerita, anak ni ketika dia mati ayahnya, dia berusia setahun, adalah dia punya bahagian disimpan dalam amanah raya sebanyak 2,000. Usia 18 tahun, bila keluarkan harta yang ada milik dia, sebab dia dividen tinggi, lepas tu compounding lagi, bila dah ada dividen tambah lagi. Jadi bila dia keluarkan umur 18 tahun, nilainya lebih 40,000. Banyak ke sikit? Banyak. Dia ada pro kontra. Nak mengelak daripada amanah raya ni, pergi ke amanah raya macam mana? Kita kena lantik wasi, kena buat wasiat. Contoh saya nak mati nanti, saya buat wasiat, pergi dekat MAIS, saya melantik isteri saya sebagai pentadbir harta anak-anak saya. Maka tak pergi kepada amanah raya, pergi kepada isteri. Perlu tak buat? Lihat keadaan. Kalau isteri kita ni bekerja, ada pendapatan, saya syorkan jangan buat, biar amanah raya yang pegang. Tapi kalau macam kata isteri kita ni orang yang tak bekerja, bahagian isteri berapa? 1/8, sikit je. 1/8 dari harta kita, sebab kita ada anak. Kalau kita tak ada anak, isteri dapat 1/4. Bila 1/8 nak membesarkan anak-anak kita, mungkin pada ketika itu harta anak-anak dipegang oleh amanah raya. Boleh keluarkan, boleh sikit-sikit je, tak boleh banyak-banyak. Itu pun atas keperluan. Nak buka sekolah, boleh tuntut, mohon untuk keluarkan sedikit. Nak raya, boleh tuntut untuk keluar sikit, tapi tak boleh keluar semua. Tapi dalam keadaan isteri kita yang masih tak bekerja, yang suri rumah, jadi saya syorkan buat, supaya isteri kita boleh gunakan harta bahagian anak-anak ini tadi untuk membesarkan dia, untuk mendidik anak-anak kita, untuk memelihara, nak bagi baju, pakai, makan apa semua, boleh, harus digunakan daripada harta anak yatim ni tadi. Persetujuan hanya diambil daripada ahli waris berakal, baligh dan boleh menguruskan harta. Jika ada ahli waris yang gila, belum baligh atau tidak pandai menguruskan harta, maka persetujuan mereka tidak dikira walaupun mereka bersetuju. Macam tadilah budak ni kata, tak apa pakcik, saya setuju, kita bagi sama rata. Jawapan dia tak diterima pakai dari segi hukum. Kena akil dan juga baligh. Kita sebagai waris yang berakal dan baligh wajib bagi bahagian dia mengikut faraid. Mereka wajib diberikan hak faraid mereka. Persetujuan ahli waris tidak diperlukan jika dia mendapat bahagian yang lebih banyak melalui wasiat berbanding bahagian faraidnya, seperti anak perempuan. Bila kata persetujuan tadi, daripada siapa? Daripada waris yang daripada banyak menjadi sedikit. Jangan tanya persetujuan daripada sedikit jadi banyak. Itu jenak lah. Setuju tak bagi sama rata? Setuju, kata perempuan. Sebab asalnya sikit jadi banyak. Tapi yang dikatakan persetujuan ni tadi daripada siapa? Daripada waris lelaki. Sebab nisbah lelaki 2, perempuan 1. Bila nak setuju bagi sama rata, hak siapa yang berkurang? Hak lelaki.
sepatutnya banyak jadi sedikit, maka wajib dapat persetujuan daripada yang lelaki. Jangan minta persetujuan yang perempuan. Dia setuju tak setuju itu tak termasuk dalam syarat. Yang dikatakan syarat tadi mesti persetujuan daripada waris yang asalnya banyak jadi sedikit, kerana hak dia dah diambil daripada banyak menjadi sedikit. Akan datang insya-Allah muka surat 60 kita akan sambung. Cukup sekadar itu. Ada soalan? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah akan datang kita akan masuk pada muka surat yang ke-60. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur sahaja tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.